أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، tuan-tuan, puan-puan sekalian, هذا الحلقة والعدد 22 ini adalah bilangan episod yang ke-22 من كتاب مصباح الأرواح في سلوك طريق الفتاح dari kitab Pelita Arwah yang menerangi jalan menuju Allah Maha Fattah, لسيد الشيخ أحمد أبي الوفاء karya Sidi Syekh Ahmad Abil Wafa الشرقاوي Asy-Syarqawi. رضي الله عنه وعن جميع مشايخه آمين. Semoga Allah meridai beliau dan seluruh masyayikh beliau, amin. وعن جميع مشايخنا وعن شيخنا Dan juga seluruh masyayikh kami dan syaikh kami, وعن كل من يحترم dan juga kepada semua yang menghormati أهل الله ahlillah والطريق إلى الله dan jalan menuju Allah, ويتوب عن جميع الآخرين. dan semoga Allah memberi taubat kepada semua yang lain. اللهم تب علينا توبة نصوحا. Allahumma taubatkanlah kami dengan taubat nasuha. فيقول المؤلف: Pengarang berkata, فيلزم المريد wajiblah bagi murid أن لا يحتقر أحدا untuk tidak merendahkan siapa pun ممن يؤمن بالله ورسوله dari golongan yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, وليعظمه dan hendaklah dia mentakzim mereka, ويحترمه hendaklah dia menghormati اقتداء بتعظيم الحق سبحانه وتعالى. sebagai iktidak, sebagai mencontohi takzim Allah Al-Haq Subhanahu Wa Taala, بأنه جعل محل النور الإيمان به. bahawa Allah telah menjadikan cahaya iman ada pada diri manusia, واصطفاه لأن يكون من أتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. bahawa Allah juga telah memilih orang lain untuk menjadi pengikut kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. فيكون تعظيمه له تعظيما لله ورسوله. Maka jadilah takzim murid kepada orang lain juga sebagai takzimnya kepada Allah dan Rasulnya, مريد أو غيره، baik dia murid atau orang lain. من كان يؤمن بالله ورسوله، Siapa saja yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, أي إنسان tidak kira siapa يؤمن insan بالله ورسوله yang beriman dengan Allah dan Rasul, يجب تعظيمه واحترامه، wajib ditakzimi dan wajib dihormati. لأنه تعظيما لهذاك الشخص Kerana takzim kamu terhadap orang itu تعظيما لله ورسوله، adalah takzim kepada Allah dan Rasulnya, وإهانته واحتقاره dan menghina orang itu dan merendah-rendahkan orang itu عدم اعتناء بجناب تعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم. berarti tidak mempedulikan janab hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadrat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. وبذلك يكونون Dengan demikian itu jadilah قد تجرؤوا على فعل ما يغضب الله ورسوله. Dengan demikian itu jadilah dia telah melakukan suatu perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah dan Rasulnya. فيا أيها المريد، Maka wahai murid, كيف تقبل على مولاك bagaimana kamu mendatangi Tuhanmu وأنت متلبس بما يكرهه فيك من الأحوال؟ sedangkan engkau melakukan perkara yang Allah benci kamu melakukannya? وكيف تدخل حمى حضرته المنزهة Dan bagaimana engkau nak masuk ke kawasan lindungan Tuhanmu yang suci وأنت متدنس بقبيح الأقدار والأوحال؟ sedangkan keadaan dirimu kotor dengan perkara-perkara yang kotor dan yang tak baik? يا مريد الله، Wahai murid penuju Allah, يا أيها السائر الله، wahai para penuju Allah, كيف تفعل وأنت على أعتاب ما يغضبه عليك؟ Bagaimana engkau duduk di pintu bendul Allah sedangkan pekerjaanmu ialah melakukan perkara yang Allah murka? وكيف تتجرأ وأنت ببابه على ما يجر سخطه إليك؟ Bagaimana keadaanmu engkau berada di pintu Allah dan pada waktu yang sama engkau melakukan suatu perkara yang boleh mendatangkan kemarahan Allah padamu? وكيف تسير في طريق المنتقم الجبار وأنت متحمل بأثقال السيئات والأوزار؟ Bagaimana engkau memperjalani jalan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muntaqimul Jabbar dalam keadaan engkau menanggung segala beban kotoran dan kehinaan? لا شك أن ذلك يوجب إبعادك وطردك. Tidak syak lagi kalau begitu keadaanmu itu mewajibkan engkau dijauhkan dan ونعوذ dihalau. بالله من ذلك. Na'udzubillah min dzalik. ويقتضي حرمانك وصدك. Itu menyebabkan engkau terhalang dan engkau terbuang. ويؤدي إلى انتقام منك بخيبتك وخذلانك. Itu menyebabkan engkau dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghampakan harapanmu dan menghinakan dirimu. وعقاب لك بهجرانك وخسرانك. Itu menjadikan Allah menghukummu dengan Allah memulaukanmu dan Allah merugikanmu. فعليك يا أخي ويا أختي Maka hendaklah kamu wahai saudara, wahai saudariku, بتعظيم خلقه واحترامهم، mentakzim makhluk Allah, menghormati makhluk Allah, فإنهم عزيزون عليه، kerana mereka semua itu mulia di sisi Allah. واحذر من
احتقارهم وأذيتهم فإنها كبيرة لدي. Awaslah, janganlah sampai kamu menyakiti makhluk Allah. Awaslah, jangan sampai kamu tidak hormati makhluk Allah, kerana itu semua besar dosanya di sisi Allah. فإن من لم يحسن أدب مع خليقته Kerana sesungguhnya barang siapa yang tidak baik adab dengan makhluk Allah, جدير بأن يبعد ويطرد من حضرته. memang patutlah dia dijauhkan dan dihalau dari hadrat Allah. ومن عجز عن التأدب مع أمثاله فكيف يتأدب مع من تقدس في كبريائه وجلاله؟ Lalu, dan bagaimanakah orang yang tidak mampu beradab dengan sesama manusia, macam mana dia nak beradab dengan Allah yang maha tinggi lagi maha kudus? فيا حبيبي أيها المريد Maka wahai habibi, wahai murid, يجب عليك wajiblah ke atasmu أن لا يراك الله untuk kamu tidak dilihat Allah محتقرا لأحد من خلقه dalam keadaan menghina mana-mana makhluk Allah, مسيئة للأدب معهم، سيء الأدب معهم، dalam keadaan kamu buruk adab dengan mana-mana makhluk Allah. فإن ذلك دليل على عدم صلاحك لدخول حضرة الإلهية. Kerana kalau begitu keadaanmu, itu menjadi dalil bahawa kamu tidak layak untuk masuk ke hadrat ilahi, وعلامة على عدم لياقتك للوصول إلى مشاهدة ذاته القدسية. dan itu juga menjadi alamat petanda bahawa kamu tidak layak untuk musyahadah zat Allah yang maha tinggi. وتجنب كل أمر يؤدي إلى أن تضر أحد من الناس ما لم يكن محتم عليك. Hendaklah kamu menjauhi apa saja perkara yang membawa mudarat kepada manusia lain, selagi mana perkara itu tidak diwajibkan ke atas kamu melakukannya. ومما دسه الشيطان على غالب المريدين Dan di antara perkara yang diselinapkan oleh syaitan kepada kebanyakan murid ليفسد على قلوبهم untuk merosakkan hati mereka, أنهم يحسبون أن الأدب أمر مرجعه إلى الظواهر فقط. ialah mereka mengira bahawa adab itu adalah semata-mata ketentuan daripada Allah. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Kalau Allah nak buat pun tak apa, kata dia. ومع ذلك أدخل عليهم أنه لا يطلب منهم مع غير إخوان في الطريق. Dalam masa yang sama, mereka menganggap adab itu adalah adab dengan Allah saja, dan tidak wajib mereka beradab dengan ikhwan mereka dalam jalan tarikat. مع أن القيام بهذا الركن وهو التأدب مع الخلق Sedangkan mendirikan rukun ini artinya beradab dengan makhluk. إنما هو معاملة الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya beradab dengan makhluk itu sebenarnya adalah interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. وتقربك إلى حضرته العالية. Bila mana beradab dengan makhluk itu mendekatkan engkau dengan hadrat Allah yang Maha Tinggi. وهو سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى القلوب. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memandang pada hati. علام الغيوب. Allah tu Maha Alamul Ghuyub. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata, Allah tahu apa yang disembunyi dalam dada. مطلع على كل أمر ظاهر ومستور. Allah menilik segala perkara yang zahir dan yang tersembunyi. وهو مطلوب له مع كل خلقه فكما يجب مع الإخوان يجب مع غيرهم. Beradab itu dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kamu lakukan kepada seluruh makhluk Allah, seperti mana wajib kamu beradab dengan ikhwanmu dalam jalan tarikat, begitu juga Allah menuntut kamu untuk beradab dengan seluruh makhluk Allah. فإنهم وإن لم يكونوا متأخرين بالأخوة الخاصة فلهم أخوة عظيمة الشأن مؤسسة الأركان. Mereka yang luar daripada jalan tarikat, walaupun mereka tidak ada hubungan ukhuwah yang khas dalam jalan tarikat yang sama dengan kamu, tapi ukhuwah kepada semua makhluk Allah itu tetap terasas daripada asas yang agung dan yang kukuh, قد عقدها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. yang diikat, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya yang mulia. ومن استهان بها Barang siapa yang meringan-ringankan perkara فقد ini, عرض نفسه للوبال sesungguhnya dia telah mendedahkan dirinya kepada balak, وأوقعها في مهاوي الخزي والنكال. dan dia telah menjatuhkan dirinya di lembah-lembah kebinasaan dan pembalasan buruk. وبهذا ننتهي من جزء 22. Dengan ini kita telah berakhir pada juzuk 22. ونبدأ إن شاء الله Kita sambung nanti insya-Allah في الجزء 23 pada bahagian 23, وهو آخر الأجزاء yaitu bahagian yang terakhir من هذا الكتاب العظيم، dari kitab yang agung ini, كتاب مصباح الأرواح في سلوك طريق الفتاح. kitab pelita arwah yang menyinari jalan menuju Allah Maha Fattah. ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.